Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, semoga rakaman video yang cikgu buat pada pagi ini akan dapat membantu anak-anak pelajar 5B untuk menjawab soalan nanti. Okey, saya terima maklum feedback daripada anak-anak pelajar yang berkenaan kesukaran ataupun line yang slow untuk mengikuti kita secara live ataupun face to face di dalam Google Meet. Tapi tak apa, insya-Allah cikgu rakamkan juga perbincangan untuk soalan yang telah pun dijanjikan ini. So nanti harapnya anak-anak pelajar tolong lengkapkan dalam modul masing-masing lah. Okey, kita akan mulakan dengan soalan pertama yang saya tinggalkan pada kelas yang lepas, iaitu berkenaan elektrolisis. Masih lagi di dalam tajuk elektrolisis. Okeylah, tahniah kepada pelajar yang personal message kepada saya bertanyakan tentang jawapan-jawapan ni, okey, dan saya pun dah nasihatkan untuk rujuk balik sebenarnya video-video ataupun rakaman pembelajaran kita yang lepas. Jadi untuk hari ini saya just nak check baliklah dengan semua pelajar-pelajar, harapnya semua mengambil manfaat. Okey. Berkenaan yang soalan pertama 1A, maksud elektrolisis. Okey, saya akan letakkan jawapan pada slide yang baru lah. Kita akan rujuk kat sana. Kita akan rujuk kat sana dan kita akan buat jawapan kat sini lah. Kejap, insert text box. Okey, dan kita akan tengok untuk soalan 1A, maksud elektrolisis. Mana dah text box saya tadi? Okey, sekejap sekali lagi. Okey, soalan 1A berkenaan maksud elektrolisis. Jadi saya kat sini saya terus letakkan jawapannya saja nah. Jadi takrifan untuk elektrolisis tempoh hari saya ada bagi tahu dalam kelas. Untuk elektrolisis sama macam fotosintesis, dia ada bunyi sis dekat belakang. Sebelum-sebelum ni pun lepas-lepas pun kita pernah belajar meiosis, mitosis, sis tu. Jadi kita mulakan untuk takrifannya tu, elektrolisis tu adalah bermula dengan proses. Okey nah. Ia merujuk kepada suatu proses. Cuma elektrolisis ni bukanlah pembelahan sel, pembahagian sel. Elektrolisis ni adalah sebenarnya adalah proses penguraian, okey, penguraian sebatian kimia yang berada dalam keadaan leburan atau larutan akuas. Okay, ada pelajar yang masuk sekejap, saya tengok dulu. Ya. Zalika masuk Zalika? Ya, saya. Okey, awak seorang je yang masuk, boleh respon tak? Boleh nampak tak skrin yang saya share tu? Nampak. Okey, so saya akan teruskan bincangkan jawapan kepada hak yang ni lah. Okey dah. Okey, proses elektrolisis tu sebenarnya adalah penguraian sebatian kimia dalam keadaan leburan atau larutan akuas. Yang ni penting sebenarnya sebab kalau ada bahan kimia yang berada dalam keadaan pepejal, memang tak boleh. Okey, elektrolisis ni hanya yang berada dalam keadaan leburan atau larutan akuas sahaja. Okey, jadi penguraian itu, proses penguraian ni, bila menguraikan, mesti dia jadi sesuatu hasil yang baru. Okey, jadi hasilnya yang baru adalah kita nak menguraikan bahan ni menjadi ataupun menguraikannya kepada unsurnya kembali dengan mengalirkan elektrik melaluinya. Okey, so ini takrifan untuk elektrolisis. Boleh nak? Okey, takrifan elektrolisis. Jadi kadang-kadang ayat saya akan bagi kepada awak, dia tak jadi sama 100% setiap kali kalau kelas. Cuma keyword dia, kata kunci dia mesti ada. Okey, iaitu elektrolisis tu benda tu satu proses. Proses apa? Proses nak menguraikan. Menguraikan bahan kimia. Bahan tu selalunya kalau buat penguraian sebatian pun dah cantik dah. Tak ada perkataan kimia pun tak apa. Proses penguraian. Dan mesti ada syarat.
bahan tersebut mesti berada dalam keadaan leburan atau larutan akuas. Hak ni hak wajib. Sama ada keadaan leburan atau larutan akuas. Proses penguraian bahan atau sebatian. Okey. Okey. Dengan cara mengalirkan elektrik melaluinya. Okey. So itu takrifan untuk proses elektrolisis. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Nyatakan semua ion yang hadir dalam larutan akuas kuprum 2 sulfat. Okey nah. Untuk soalan B, nyatakan semua ion yang hadir dalam larutan akuas kuprum 2 sulfat. Okey nah. Jadi tempoh hari saya ada bagi tahu juga bila dia sebut larutan, bila dia sebut larutan, okey, larutan ni mestilah sesuatu yang sudah dilarutkan dalam air. Dalam ni sudah dilarutkan dalam air. Maka wajib di dalam air, ion yang hadir memang ada 2 ion yang wajib hadir. Iaitu yang pertama, ion hidrogen. Ini tetap. Lepas-lepas ni pun kalau pelajar-pelajar jumpa kat mana-mana, larutan. Ion apa yang ada dalam larutan. Walaupun awak tak tahu larutan tu larutan apa, yang 2 ni memang wajib ada. Yang kedua adalah ion hidroksida. Okey nah. Dan 2 lagi, oleh kerana dia larutan, 2 lagi ion adalah ion kuprum dan juga ion sulfat. Kita ambil daripada sini, daripada jenis larutan tersebut. Yang 2 pertama ni, hidrogen dengan hidroksida wajib ada sebab dia larutan. Yang 2 lagi, ion kuprum, ion sulfat. Okay, nah? Jadi kita tulis jawapan kat sini untuk soalan B. Okey, untuk jawapan B, okay, saya tuliskan yang wajib ada dulu. Okey nah, ion hidrogen, okey, ion hidroksida, okey, ion kuprum dan ion sulfat. Okey, hidrogen auto tulis pula. Zalika, kalau ada soalan, kebetulan awak dah masuk dalam studio Google Meet ni, tanyalah ya. Sebab tadi saya ingatkan saya seorang saja, rakam seorang-seorang je. Okey. Boleh nah? Sampai 1B. Okey, untuk 1C. Okey, Zalika kebanyakannya tak miss kelas kita kan. Untuk soalan 1C, okey. Ion yang dinyahcas pada anod dan pada katod. Okey. Ion mana yang agak-agaknya? Pada sel elektrolitik P, pada anod, pada katod. Sel. Okey, dia ada 2 Nana. Okey, kita pecahkan jawapannya tu kepada 2. Yang untuk soalan C, dia ada sel yang nombor 1 iaitu menggunakan elektrod karbon. Jadi kalau elektrod karbon tu dia tak ada masalah sangat. Okey, ada seseorang enter kita punya studio, Muhammad Luqman. Kunazatul Nasrin. Muhammad. Kunazatul Nasrin tadi masuk macam mana? Klik terus dapat join lah. Sebab ada beberapa orang saya kena admit. Ni Akmal Haikal kot. Ini Akmal Haikal? Ya, saya. Akmal Haikal. Saya pun ada juga, cikgu. Ya, Nasrin tu. Saya tanya Nasrin tadi, saya tak admit tapi terus dapat masuk. Klik yang link yang sama. Aha. Alhamdulillah lah. Ada setengah tu saya kena admit dulu baru boleh dapat. Ada Dia setengah tak hacker, payah. cikgu. Dia hacker. Ya ke? Oh, hacker. Dia hacker. Ada mandai apa tu. Hacker yang tak berjaya, cikgu. Hacker yang tak berjaya. Okey. Okey, so kita kembali dekat soalan 1C tadi. Dia ada 2 sebenarnya ni. Untuk soalan 1C yang pertama, dia kata sel elektrolitik P. Okey, sel elektrolitik P dia beza dengan sel elektrolitik Q. Bahan yang guna sama, tapi proses yang akan berlaku nanti tak sama. Kenapa? Sebab di elektrolitik P ni dia pakai karbon sebagai elektrod. Yang dekat elektrolitik Q dia pakai kuprum. Jadi yang berlaku perbezaan nanti adalah pada bahagian anod. Pada bahagian anod. Anod ni yang akan berlaku perbezaan nanti.
Okey, macam mana nak tahu anod? Ni sebab dia bersambung dengan terminal positif. Yang ni bersambung dengan terminal positif, ini adalah anod. Okey, berulang kali saya ada bagi tahu sebelum ni, kalau katot tak ada masalah. Sebab di katot apa-apa faktor sekalipun dia akan berlaku nyah cas untuk cation. Okey nah. Dan cation apa dia? Ion yang bercas positif. Ion yang bercas positif. Jadi kita tengok dulu untuk elektrolitik P, oleh kerana dia guna karbon, maka dekat anod pun akan nyah cas, dekat katot pun akan nyah cas. Boleh nah? Jadi kita pun jawablah dekat sini, dekat anod ion Cikgu. apa? Ya. Muka surat berapa dah tu? Modul ya. Ha. Modul ni saya kena buka balik yang dekat apa? Payah. Dia muka surat Tampuk. hujung dah. Muka surat hujung dah tu. Last soalan last. Elektrokimia juga kan? Ya, bawah tu juga. Cuma minggu lepas saya bagi soalan saja, menunggu jawapan untuk tanda, tapi tak ada yang jawab. Tak ada yang ni. Okey. Modul tu kiranya bukan muka surat last juga. Muka surat 8 dan 9. Muka surat antara 3 yang terakhir. Yang last kali muka surat 10. Okey. Tapi muka surat okey. 8, 9. Modul 8, 9. 8. 8. Okey. Okey, sambung balik. Okey. Jadi dekat anod, pertama kita kena tahu dulu dekat anod yang akan pergi ke sana adalah anion. Anod anion. Kan kita pernah belajar tu. Kalau bagi yang mengikuti, saya ada sebut anod anion. Anod anion. Jadi anion adalah ion yang bercas negatif. Iaitu kalau ikut kat sini, ion hidroksida, saya gariskan. Dan juga ion sulfat. Okey, saya gariskan. Ini adalah anion. Boleh? Tetapi untuk dinyah cas, kena pilih salah satu. Okey? Dan dalam pilih salah satu tu, okey, hak ni yang saya pernah tunjuk sebelum ni, yang saya suruh hafal, yang akan dinyah cas adalah yang duduk paling bawah. Jadi untuk anion tak ada masalah. Sebab ion hidroksida duduk lebih bawah daripada semua anion yang lain. Daripada ion-ion negatif yang lain. Jadi untuk anod, makanya di sini, makanya, Allah kena tarik ni. Makanya yang akan silap ni. Makanya yang akan dinyah cas adalah ion hidroksida. Boleh? Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi kewas-wasan kat sini adalah dekat katot. Kenapa? Dekat katot ada 2 ion juga yang pergi ke katot, iaitu cation. Ada seorang juga yang sedang masuk. Inilah dia, admit Fatin. Fatin. Tempoh hari Fatin yang ada mesej saya berkenaan bertanyakan jawapan ni. Fatin. Tak masuk Fatin. lagi. Tak apa. Dah admit dah. Dah macam tak boleh masuk lagi. Tu masuk dah. Balau. Fatin. Ya. Hak minggu lepas minggu lepas kelas yang lepas awak ada mesej saya tu. Jumpa tak jawapan kepada ni? Hak kita duk bincang ni. Dah. Tak jumpa. Okeylah, tak apa, kita sedang bincangkan jawapan-jawapan lah. Nanti rujuk balik sebagai skemana. Jadi untuk katot yang akan pergi ke katot adalah cation. Dan cation adalah ion yang bercas positif. Ni saya letak color lain kat dia nah. Saya letak color merah. Tapi nanti masa bagi jawapan 1B tu tak perlulah color-color nah. Hak ni saya cuma warnakan, gariskan tu untuk nak membezakan. Okey. Jadi yang saya warnakan merah ni adalah cation. Dan macam mana kalau sebelum ni saya kata boleh rujuk nak cari jawapan tu. Okey. Sebelum ni saya ada tunjuk list ni juga yang saya minta hafal ni. Ni cation, ini anion. Cation bercas positif. Jadi tadi kita ada 2 cation yang perlu dipilih untuk dinyah cas. Jadi kita ada ion hidrogen dan juga ion kuprum untuk dipilih nyah cas. Jadi yang mana akan dinyah cas kalau ikut susunan ni? Siapa yang duduk lebih bawah?
Antara hidrogen dengan kupram. Hydrogen. Hidrogen duduk lebih bawah lah. Oh, skrin awak tu kupram. terbalik ke? Kupram. Saya ingatkan Saya tengok skrin belah saya tu. terbalik. Jadi kupram duduk lebih bawah dari hidrogen. Jadi macam tadi ion hidroksida dengan ion sulfat. Ion hidroksida dinyascas sebab duduk lebih bawah. Kalau hak untuk cation pula, ion kupram yang duduk lebih bawah dari ion hidrogen. Maka dekat katot tadi, dekat katot soalan tadi, ion yang akan dinyascas adalah ion kupram. Tu. Jadi kalau orang tanya kenapa, itulah reason dia. Sebab dia duduk lebih bawah. Anod, kenapa ion hidroksida yang dinyascas? Sebab dia duduk lebih bawah. Kenapa ion hidroksida pergi ke anod? Sebab dia N ion. Ion bercas negatif. Boleh tak? Okey, so kita tengok yang seterusnya, soalan C2. Pada sel elektrolitik Q. Okey nah. Kita ambil yang kedua. Kita copy hak ni je. Untuk saya lah, mempercepatkan C. Okey, untuk Q punya. Okey, kita tolak sikit. Okey. Kalau untuk sel Q, ni buat label sikit untuk C1 ni, untuk sel elektrolitik P. Okey. Okey. Yang ni adalah untuk sel elektrolitik tu. Okey. Di anod. Siapa yang akan dinyascas? Ni kita padam balik ah. Okey, kita padam. Okey, ni copy paste je tadi. Okey. Allah Akbar. Okey. Bila kita rujuk balik dekat rajah, dekat sel elektrolitik Q, dia elektrolitik Q, dia gunakan kupram sebagai elektrod. Dalam nota kita yang lepas, anod untuk anod jika maka proses nyascas tidak berlaku. Proses nyascas tidak berlaku pada anod logam. Sepengayonan. Allah, tekan dekat anod tu, dia ion. Maka tak berlaku nyascas anion. Tidak berlaku nyascas anion. Tapi sebaliknya yang berlaku pengayonan logam kupram. Jadi dekat sini, dekat Cikgu dekat-dekat. sebab dia tanya yang mana berlakunya nyascas. Ya, Dekat-dekat. ini dia terlekat-lekat. Suara saya terlekat-lekat. Suara cikgu lekat-lekat. Oh, okey. Okay, tak apa. Kalau suara terlekat-lekat, awak fokus kepada akak kot. Okey. Kot tengok nanti lah. Okey, jadi untuk anod, Dekat-dekat cikgu. untuk anod tiada ion, tiada pengayonan. Cikgu dekat-dekat saya tak dengar. Cikgu.
Nasrin, dengar tak Nasrin? Ya. Tu cikgu pandai palau ni cikgu. Cikgu. Hello. Cikgu? Okey. Dengar. Hello. Tak dengar cikgu. Okey dengar sikit cikgu. Kau boleh ke tu? Saya tak dengar. Cikgu! Siap mana duit ni? Di 240 apa? Amboi, minta-minta pakai phone baru. Android je. Mana dah boleh dah. Hello. Okey cikgu, okey. Okey dengar cikgu. Dah okey dah? Okey. Sorry, macam hari tu dia Dah, terkeluar dah. balik kejap. Dah terkeluar dah termasuk balik. Okey. So kalau tersekat-sekat suara saya nanti ikut jadi lagi, abaikan aja suara saya tu. Awak fokus kepada apa yang saya tulis. Okey ya. Okey, jadi di anode untuk sel elektrolitik Q, maka tidak ada ion yang dinyahcas. Ni yang saya duduk conteng-conteng dekat sini. Sebab apa tidak ada ion dinyahcas? Sebab anode adalah logam dan logam berlaku pengayonan. Okey, tadi dekat karbon ni bukan logam. Maka karbon tu akan tetap berlaku nyahcas cation, anion. Boleh nah? Jadi dekat kuprum, sel elektrolitik Q, logam kuprum akan bertukar menjadi ion kuprum. Jadi samalah dekat katot untuk P ke, untuk Q ke, yang mana P ni guna karbon ke, Q ni guna logam ke, katot sentiasa sama. Nyahcas cation. Dan nak pilih yang mana? Cation yang berada di bawah. Boleh ha? Jadi dekat anode untuk sel Q tiada nyahcas berlaku. Kalau orang tanya kenapa? Sebab anode logam. Habis tu kalau nyahcas tak berlaku, apa yang berlaku? Pengayonan yang berlaku nah. Okey. Soalan seterusnya, soalan D, last. Namakan satu contoh aplikasi elektrolisis dalam industri. Okey. So untuk aplikasi, tempoh hari kita ada bincang proses-proses. Ada 4 kalau tak silap. Okey, kita ada bincang 4. Jadi beri satu pun dah cukup dah. Okey, salah satu. Dia ada 4 semuanya tapi untuk peperiksaan awak bagi satu je nah. Jadi yang pertama yang boleh bagi adalah penyaduran elektrik. Okey, yang kedua kita ada penulinan logam. Lagi kita ada 1, 2, 3. Kita ada pengekstrakkan logam. Dan yang terakhir sekali tu adalah yang kita guna untuk nak cuci, nak merawat sisa air. Ingat tak? Okey, kita ada 4 semuanya tu. Apa nama prosesnya tu? Merawat sisa air tu adalah pengolahan. Kita panggil pengolahan air sisa. 1, 2, 3, 4. Pengolahan air sisa. Jadi 4. Tapi untuk kalau dalam soalan peperiksaan dia nak satu, awak pilih satu je lah. Jadi yang mana yang mudah untuk awak hafal. Semua konsep-konsep dalam ni, penyaduran ke, penulinan ke, pengekstrakan ke, di katot adalah tempat kita nak kumpul logam. Sama macam hak atas ni, bila dia nyahcas ion kuprum, maka akan jadi logam kuprum. Nyahcas ion kuprum dapat logam kuprum. Jadi di katot tempat kita nak dapatkan logam, nak kumpulkan logam, nak dapatkan logam tulen dan sebagainya. Okey nah, ini untuk soalan yang di muka surat buat apa tadi? Lupa dah. Yang muka surat ni lah. Soalan muka surat 8 ni. Okey. Nombor 1. Okey. Jadi nanti just masukkan jawapan ni dalam modul nah. Okey, untuk page yang kedua modul di muka surat 9. Okey. Rajah 2 menunjukkan radas untuk elektrolisis larutan natrium nitrat. Sama macam tadi,
Sama macam tadi. Okey, saya letakkan skrin untuk masukkan jawapan. Okey. Kita masukkan teks. Okey, nombor 1 jawapan dia. Okey, kita tengok macam tadi. Oops. Okey, nombor 2, sorry, nombor 1 pula. Nyatakan semua cation yang hadir dalam elektrolit. Mula-mula kita listkan ion yang ada. Cuba kita tengok bahan yang digunakan ni adalah larutan natrium nitrat. Jadi kita listkan ion-ion yang hadir dalam tu. Larutan, macam saya sebut tadi, ion apa yang wajib ada? Ada ion hidrogen, ada ion hidroksida. Terbalik. Ion hidroksida. Okey. Dan ikut bahannya tu, tulisan tak berapa nak jelas. Tak apa, sekejap lagi saya tuliskan dekat kolom jawapan. Dan larutan yang digunakan ni adalah natrium nitrat. Jadi maka akan ada juga di sini ion natrium dan juga ion nitrat. Okey. Kemudian dia kata, dia pecahkan soalan ni, A1 adalah dia nak cation sahaja. Untuk soalan B, anion sahaja. Maka kita kena pecahkan dia, asingkan dia kepada ion positif dengan ion negatif. Awak nak rujuk jadual yang hak gambar tu, sebenarnya hak gambar saya tunjuk-tunjuk tadi tu, ada je dalam buku teks tu, siri untuk cation dan juga siri untuk anion. Ada je kalau awak nak rujuk muka surat. Sekejap nah, muka surat 183 dalam buku teks. Okey. Jadi kalau untuk soalan A1 ni untuk cation, maka kita ambil lah. Okey, sorry, nombor 1, nombor 2 A. Okey, untuk cation yang hadir adalah ion hidrogen dan ion natrium. Dua tu. Okey, hidrogen, typing autocorrect. Atau ion hidrogen dengan ion natrium. Okey, untuk yang kedua A1, tu A1, A2 anion. Okey nah, ini A1. Okey, untuk A2 dia nak anion. Jadi yang hadir dalam tu hak dua lagi itulah, iaitu ion hidroksida dan ion nitrat. Okey. Jadi kalau orang tanya kenapa ion hidrogen dan ion natrium? Sebab mereka adalah ion positif. Kenapa hidroksida dan ion nitrat yang anion? Sebab mereka adalah ion negatif. Okey nah. Dan boleh rujuk muka surat 183 tadi tu, nak hafal yang negatif dan juga yang positif. Okey. B, elektrod manakah yang bertindak sebagai anod? Anod ni ada yang bersambung dengan terminal positif. Yang bersambung terminal positif. Jadi kita rujuk dekat bateri. Yang sebelah sini negatif, belah kanan ni negatif, belah kiri adalah positif. Maka yang menjadi anod adalah yang duduk di sebelah kiri, yang bersambung dengan positif. Jadi yang sebelah kiri adalah elektrod P. Jadi jawapan untuk B, elektrod manakah yang bertindak sebagai anod, ialah elektrod P. Boleh nak? 2B. Okey, soalan 2B. 2B. Jadi anod adalah elektrod P. Tu jawapan dia. Untuk anod, elektrod P. Okey. Soalan C. Namakan ion yang dipilih untuk dinyah cas. Untuk dinyah cas pada elektrod P pada elektrod Q. Jadi kalau P kita dah tahu anod, yang pergi ke anod adalah anion. Yang pergi ke anod, ni
ini adalah anion. Jadi, sorry, bukan ni. Ctrl Z silap. Yang pergi ke anod adalah ion yang bercas negatif, anion, iaitu ion nitrat dengan ion hidroksida. Sekali lagi kita rujuk muka surat 183 buku teks ataupun hak saya tunjuk tadi. Ion hidroksida memang duduk paling bawah di antara kategori anion yang ada. Maka dekat elektrod P yang dinyacas memang tak lain adalah ion hidroksida. Okey. Untuk elektrod Q, oleh kerana P ni adalah anod, Q adalah katod. Okey, satu lagi kenapa dia katod? Sebab dia bersambung dengan terminal negatif bateri ataupun dekat simbol bateri tu ada nampak garisan hak pendek tu. Hak belah kiri ni, anod ni panjang. Belah kanan negatif ni pendek. Pendek katod. Jadi yang pergi ke katod adalah ion-ion cation. Cation adalah hidrogen, hidrogen dan juga natrium. Yang mana akan dinyacas? Juga kita ambil yang duduk lebih bawah. Antara hidrogen dengan natrium, yang mana duduk lebih bawah? Tempoh hari saya ada bagi tahu, minta hafal. Cuma ada ion cuprum dengan argentum aja yang duduk bawah hidrogen. Hak lain semua duduk atas. Ni natrium ni jauh tinggi di sini. Ini natrium. Ini ion hidrogen duduk kat sini. Maka yang akan dinyacas yang duduk lebih bawah adalah ion hidrogen. Okey, jadi dekat sini mana soalan dia? Jadi yang dekat katod akan dinyacas adalah hidrogen. Yang dinyacas dekat anod adalah ion hidroksida. Okey, soalan C. Soalan C. Dapat sikit lah. Soalan C. Okey. Yang akan dinyacas di anod. Okey, kita tulis sikit lah bagi cantik. Nyacas di anod. Jawapannya adalah ion hidroksida. Okey. Nyacas di katod. Ion hidrogen. Jadi macam tu. Yang ni pun kita jarakkan sikit. Okey. Okey, boleh nak? Cation bergerak ke katod, anion bergerak ke anod dan dipilih hak duduk di bawah. Okey, soalan akhir. Terangkan jawapan anda dalam 2C2 berdasarkan pemilihan ion untuk dinyacas. Tak berapa terang tulisan tu. Okey, hak macam saya cakap tadilah. Soalan D ni dia nak minta kita explain kenapa dipilih. Okey nah. Oops. H T. Okey, ion hidroksida dinyacas di anod sebab berada lebih bawah dari ion apa tadi? Ion nitrat. Hak satu lagi. Dari ion nitrat dalam siri elektrokimia. Okey. Yang kedua, ion hidrogen dinyacas di katod kerana berada di bawah ion natrium dalam siri elektrokimia. Okey, itu jawapan dia. Okey. Selesai jawapannya. Ada nak tanya? Cation, anion memang kena hafal. Okey. Cation bergerak ke katod, anion bergerak ke anod. Okey dah. Dah beberapa kali lah tu. Kita ulang ayat yang sama. Okey. Ada nak tanya? Ke tak dengar suara saya? Kalau boleh dengar respon.
Nak habis dah untuk hari ni. Kejap je sebab Dengar bincang. cikgu, dengar. Suara Okey, dengar. dengar. Kalau dengar yang tu, Akmal Haikal dengan semangatnya lah. Okey. Jadi untuk perbincangan soalan tu, okey, untuk hari ni selesailah bahagian tersebut. Jadi saya nak bagi masa yang ada, okey, hari ni, okey, sebagai kerja rumah kalau tak habis pada waktu sains hari ni pun adalah sambunglah sebagai kerja rumah. Iaitu nak minta lah sebab kita dah nak buat amali secara bersemuka ni memang tak tahu bila dah. Okey. Jadi berdasarkan apa yang kita dah belajar tu sebenarnya boleh aja pelajar menulis jawapan kepada laporan eksperimen. Jadi yang ni yang saya nak minta pelajar salin lah. Salin aja eksperimen 6.1, eksperimen 6.2, eksperimen 6.3. Eksperimen homework ke? Yang ni sebagai homework. Tapi boleh mula buat masa waktu sains sekarang lah. Sebab untuk sesi hari ni dah nak tamat dah ni. Nak berhenti dah. Okey. Tak, saya tak tulis. Tak tulis. Kejap Tak lagi tulis. tak apa. Hak ni Nak tulis. tak sempat tulis pun tak apa yang ni. Sebab kejap lagi saya akan tulis balik dekat dalam grup WhatsApp. Sebab tadi pun saya ada tulis jugalah dekat grup WhatsApp mana-mana yang line slow yang kata tak boleh masuk Google Meet. Sambil-sambil menunggu video yang kita rakam hari ni siap, dia dah boleh mula salin laporan eksperimen ni. Okay, cuma rasanya boleh cek sendiri kot muka surat. Eksperimen 6.1 ni kalau tak silap muka surat 180. Okay. Gambar yang ada tu nasihat saya kalau boleh lukis. Sangat-sangat digalakkan lukis. Sebab mengikut Cikgu Ramli Cha dulu, okey, kalau dah lukis rajah tu, kadang-kadang dia boleh membantu untuk kita punya penulisan nanti. Okey, dekat muka surat untuk jawapan kepada amali tu, contohnya pemerhatian, keputusan eksperimen. Kan kita tak buat dalam makmal, jadi kita tak tahu keputusannya secara yang sebenar. Jadi kita gunakan apa yang kita belajar dalam kelas. Contohnya kalau buat elektrolisis guna mentol. Jadi keputusannya sama ada mentol menyala atau mentol tak menyala. Itulah. Boleh lah. Inference dia adalah kesimpulan. Kalau mentol menyala, inference-nya adalah elektrik mengalir. Kalau mentol tak menyala, elektrik tidak mengalir. Macam itulah contoh untuk elektrolisis. Dan juga ada soalan di bawahnya tu, kalau tengok di muka surat 182, kalau elektrolisis eksperimen 6.1 tu, cuba jawab lah. Maksudnya complete lah. Okay, samalah juga dengan eksperimen 6.2. Okay. Untuk eksperimen 6.2 dalam buku teks tu, untuk keputusan pemerhatian, okay, kita isikan tempat kosong. Okay. InsyaAllah. Kalau tak boleh jawab pun, at least salin dan tinggal kosong. Nanti boleh PM saya untuk tanya jawapan. Ataupun betul ke tak jawapan saya. Boleh? Boleh. Ya. Okeylah. Jadi setakat itulah untuk kita punya sesi hari ni. Walaupun kalau ikut sebenar, kelas kita sampai pukul 11. Tetapi kita seolah-olahnya kita masih berada dalam kelas lah. Saya sentiasa ada di depan WhatsApp ke, okay, untuk merespon kalau ada permasalahan yang nak bertanya. Okay. Stop sharing. Okay, kalau tak ada apa-apa nak tanya tu, saya nak stop recording lah dan sambunglah untuk kerja-kerja yang lain. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.